Yasir wala tu'assir ya Karim. Rabbi yasir wala tu'assir ya Karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Salam sejahtera, salam ukhwah yang berbahagia Al-Fadil Ustaz Dr. Ahmad Musyidi bin Mustafa, Pensyarah Kanan UiTM Kampus Macang, Kelantan, yang berusaha Puan Hajah Rosniyati Mansur dan seluruh tim Gemah Nur Iman yang dirahmati lagi dikasihi sahabat pencinta ilmu muslimin muslimat yang sudi mengimarahkan program daurah solat kita pada malam ini. Alhamdulillah, segala puji dan syukur dirafakkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan limpah kurnia dan rahmatnya, kita dipertemukan dalam program daurah solat istimewa sempena kehadiran bulan Rejab yang kita sambut pada hari Sabtu ini. Mudah-mudahan membantu kita memahami, memperbaiki serta menghayati ibadah solat yang menjadi tunjang utama bagi orang Islam. Bagi memohon keberkatan program kita malam ini, mari sama-sama kita membaca Ummul Kitab yang akan dipimpin oleh Al-Fadil Ustaz Dr. Ahmad Musyidi bin Mustafa bisiril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Amin, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan perhimpunan kita pada malam ini dirahmati dan diberkati oleh Allah. Sebelum kita mulakan daurah solat kita ini, marilah kita tonton dulu montaj tentang program ini. Dipersilakan Puan Azlina. Ina, okey ke? Puan Azrina, montaj kita okey ke? Boleh? Ataupun ada masalah teknikal ke? Benda sekejap benda. Sepohon kayu daunnya rimbun, lebat bunganya serta buahnya. Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Kami bekerja sehari-hari untuk belanja rumah sendiri. Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Kami sembahyang fardu, sembahyang sunat dan ada bukan sembarang, supaya Allah menjadi sayang. Kami bekerja hati larian, supaya Allah menjadi sayang. Kami bekerja hati larian. Sepohon kayu daunnya rimbun, lebat bunganya serta buahnya. Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang
Alhamdulillah. Terima kasih Puan Azrina Abu Bakar yang menayangkan montaj sebentar tadi. Muslimin, muslimat yang dirahmati sekalian, sebelum kita mendengar daurah solat, izinkan saya membaca serba sikit latar belakang about biodata Al-Fadhil Ustaz Dr. Ahmad Mursyidi Mustafa. Beliau merupakan lulusan sarjana muda syariah dan undang-undang dari Universiti Al-Azhar Mesir pada tahun 2007. Pada tahun 2014 berjaya memiliki sarjana sastra Universiti Malaysia Kelantan dan pada tahun 2019 memiliki Doktor Falsafah dari Universiti Sultan Zainal Abidin. Dan sekarang Al-Fadhil Ustaz Dr. Ahmad Mursyidi Mustafa memegang jawatan sebagai pensyarah kanan UiTM Kampus Machang, Kelantan. Majlis dengan penuh hormat dan takzim mempersilakan yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Dr. Ahmad Mursyidi bin Mustafa untuk memulakan program daurah solat kita pada malam ini. Tafadhal maskura ya Fadhil Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibina Mustafa Sayyidina Muhammad al-Amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma fassalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi yassir wa la tu'assir. Allahumma tummim khayra arhamar rahimin. Allahumma shrah sudurana wa yassir umurana. Allahumma rabbana anzilna muzana mubarakan wa anta khairul muslimin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa hdina siratal mustaqim. Rabbi ja'alna muqimas salat wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma amin. Amma ba'd. Muslimin muslimat, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi memanjangkan umur kita, dan kita ini dalam setiap detik berlalunya umur kita, maka berakhirnya setiap episod saat-saat ubudiyah, iaitu ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana itulah setiap masa yang Allah Taala kurniakan itu, manusia bila mana dalam keadaan yang senang, maka dia banyak lalai. Tapi bila mana dia dalam keadaan kesah, maka kadang-kadang dia mengingati Allah dan kadang-kadang dia menyalahkan Allah. Maka orang yang mana boleh hidup dalam keadaan tenang, Allah Ta'ala sebut dalam Quran, orang itu adalah orang yang mana mendirikan solat. Innal insana khuliqa halu'a. Sesungguhnya manusia itu diciptakan dalam keadaan halu', itu keluh kesah. Kan? Maka keluh kesah kehidupan manusia ini diselesaikan dengan ibadat solat. Maka sebab itulah disebut dalam satu riwayat mengatakan bahawa antara perkara-perkara yang Allah Ta'ala tarik daripada Bani Adam ini bermula daripada banyak perkara, antaranya adalah jihad fi sabilillah. Dan kemudian Allah Ta'ala salib satu persatu sehinggalah penghujungnya Allah Ta'ala tarik solat. Maksudnya Allah Ta'ala tarik solat, ibadat solat itu akan menjadi sesuatu perkara yang remeh pada pandangan umat Islam itu sendiri, ataupun ibadat solat itu menjadi perkara yang mana sekadar melaksanakan tuntutan, bukan sekadar melakukan ibadat, tetapi melepaskan tuntutan kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang kita ini kata kita hamba. Maka di situ menunjukkan bahawa ujian umat akhir zaman ini salah satunya ujian dengan ibadat solat. Maka sempena dengan bulan Rajab yang akan kita sambut insya-Allah dalam 2 hari lagi atau 3 hari lagi insya-Allah, maka kita nak memperingati satu ibadat yang besar yang mana Allah Ta'ala kurniakan dalam bulan Rajab. Kerana di sana berlakunya peristiwa Isra' dan Mi'raj. Maka ibadat solat ni tuan-tuan perempuan satu perbahasan yang panjang. Kan? Ini mungkin di awal-awal ni saya nak bawa satu pengenalan awal, kita nak refresh balik apa yang mana dikaitkan dengan ibadat solat ini. Bukan nak cerita macam mana Nabi menerima ibadat solat, bukan. Tapi kita nak tahu kedudukan solat itu daripada sudut perbahasan ulama secara asasnya. Dalam bab fiqh ini, kalau antara bab yang paling panjang sekali yang dibahas oleh ulama adalah bab solat. Sebelum daripada bab solat, dia panggil bab taharah, iaitu kita bersuci.
sebelum daripada melakukan ibadat kena bersuci. Masuk konteks bersuci itu terlalu panjang. Maka itu panjang perbahasan ulama. Yang kedua panjangnya adalah ibadat solat. Kerana apa? Kerana ibadat solat ini satu ibadat yang banyak permasalahan-permasalahan yang berlaku pada orang yang melakukan ibadat solat. Dalam bab fiqh ini, bila mana kita cerita berkaitan solat, maka dia perlu penuhi syarat-syarat dia dan rukun-rukun dia. Maka barulah ibadat solat kita itu akan sempurna. Contoh, kita solat maghrib, kita solat isyak dan solat-solat yang lain. Cukup dengan maghrib yang kita solat tadi. Ataupun yang dah solat isyak dan sebagainya. Selepas daripada kita bagi salam, apa yang kita boleh kata pada sembahyang kita, sah atau tidak. Maka yang mengesahkan, mengatakan sembahyang kita sah atau tidak adalah kita. Kenapa? Kerana kita buat itu berdasarkan daripada yang kita faham daripada sudut syarat dan rukun. Termasuk kita kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan kita tak bangun solat kembali. Kita terus dengan wirid, lepas tu kita dah habislah. Bermaksud kita telah mensahkan solat kita. Macam mana kita sahkan? Kerana kita yakin atau kita zon kita tinggi bahawa aku dah cukup dengan syarat dan rukun-rukun pada perbahasan hukum fiqh. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, ibadat solat ini dibincang dalam bab ilmu tasawuf. Dalam bab ilmu tasawuf ini, ulama masukkan perbincangan solat. Kenapa? Kerana pada solat itu dia merupakan perkara yang mempunyai asrar. 1001 rahsia. 1001 rahsia solat itu Allah Ta'ala ungkapkan bila mana seseorang itu memenuhi syarat-syarat tertentu. Maka dalam kita dapat rahsia-rahsia solat itu, salah satunya kita memenuhi dalam konteks batin, dalam konteks yang tersirat. Apa dia? Macam mana ibadat solat kita dilengkapkan dengan khusyuk. Macam mana ibadat kita dilengkapkan dengan mengingati Allah. Macam mana ibadat solat kita ini fokusnya adalah kepada ketaatan kepada Allah SWT. Kita tak bahas bab fiqh, hukum hakam, tak ada. Sekarang kita cerita macam mana dalaman. Sebagaimana yang disebut dalam Quran, yang Allah Ta'ala tujukan kepada Nabi Musa AS, aqimis salata li dzikri. Tunaikanlah ibadat kerana mengingati aku. Bermaksud dalam solat ini kita kena ingat Allah. Tetapi yang jadi masalah, masa kita solat itu kadang-kadang, bukan kadang-kadang, banyak kali mungkin, setiap kali solat kita lupa Allah. Maka di sana dalam konteks perbahasan solat, menurut ulama tasawuf, kita belum lagi cantik untuk membetulkan solat kita daripada sudut dalaman ataupun sudut batinnya. Nanti saya bawa hadis. Saya ada slide, insyaAllah saya akan tunjukkan slide dia supaya kita nampak macam mana perbahasan para ulama. Slide-nya ringkas insyaAllah. Yang kedua, yang pertama solat dalam perbahasan fiqh, yang kedua solat dalam perbahasan ilmu tasawuf, dan yang ketiga solat dalam perbahasan ilmu akidah. Solat dalam perbahasan ilmu akidah bermaksud bila mana kita melaksanakan ibadat solat, maka ibadat solat tersebut merupakan tunjang keimanan kita. Kerana itulah ulama bahas, bagi seseorang yang mana meninggalkan solat, maka pada masa tersebut dia telah melakukan satu dosa yang besar. Meninggalkan solat dengan secara sengaja, maka dia melakukan dosa besar. Maka sesiapa mula meninggalkan solat kerana dia menafikan kewajipan solat pada diri dia, maka pada masa tersebut akidahnya telah rosak dan wajib mengucap balik. Kata ulama, orang ni murtad. Kalau kita tanya dia sebab apa tak semayang, dia kata semayang tak wajib. Level-level saya ni tak wajib. Itu orang yang barulah belajar, baru nak kenal, baru proses beginner, itu kena solat lah. Saya orang lama tak apa. Saya dah sampai ma'rifatullah, tak perlu solat. Orang ini menafikan kewajipan solat, kufur kata Allah, kata para ulama. Murtad dan wajib mengucap balik. Dan sebab itulah perbahasan solat ini bukan daripada satu sudut. Kita nampak bab fiqh saja. Tak. Perbahasan dalam tasawuf, antaranya boleh buka kitab Ihya Ulumuddin. Itu karangan yang masyhur oleh Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala. Antaranya dia cerita bab solat. Bab solat tu dia tak panjang berkaitan dengan bab fiqh, tapi dia bahas daripada sudut rahsia solat. Sebab itu bila mana kita betulkan solat kita daripada sudut fiqhnya, daripada sudut tasawufnya, daripada sudut akidahnya, maka banyak yang Allah Ta'ala akan buka rahsia-rahsia kehidupan kita. Mula-mula mungkin Allah Ta'ala buka rahsia solat kita. Allah Ta'ala buka satu persatu yang menyebabkan apa? Kenikmatan dan kehebatan kehidupan kita ini
adalah daripada kesempurnaan ataupun kecantikan ibadat solat kita. Kan? Sebab itulah bila mana kita ini membetulkan solat kita, maka kita nak membetulkan hidup kita, betulkan solat. Tak payah cerita orang lain. Sebab itu kata ulama, kalau orang itu, sekarang kita masuk tahun baru kan, masih fresh lagi, 10 hari bulan 1, 2024. Tak apalah bulan Masihi pun tak apa. Kan? Sebab kita pasak azam tu, kadang-kadang orang tu dia pasak dia punya azam dia dalam tahun awal tahun Masihi. Tak apalah, tak ada masalah. Kan? Ataupun dia masuk satu bulan hijrah pun tak ada masalah. Baik. Bila mana kita masuk pada tahun baru, maka pada masa tersebut dia datang ke insafan. Bila mana dia kata aku dah insaf dah, aku rasa nak taubat lah, nak jadi orang baik. Macam mana? Caranya kata ulama, suruh dia sembahyang. Maksudnya dia betulkan sembahyang dia jaga sembahyang dia, insya-Allah. Di sanalah Allah Ta'ala akan membetulkan ibadat-ibadat lain. Ibadat lain datang dengan cara tak langsung. Kan? Jadi kita sama juga, kita ada orang yang mendirikan salat. Kita dah jaga sembahyang kita insya-Allah. Kan? Maka lama kelamaan kita akan betul kehidupan kita. Kenapa? Kerana kita betulnya salat. Bermaksud bila mana orang betul salat tersebut, dia betul dengan Allah Ta'ala. Bila mana orang betul dengan Allah Ta'ala, Allah Ta'ala akan betulkan semua urusan dia. Itu dia punya kaedah dia. Sebab tu kita cerita banyak bab solat. Kenapa? Kerana solat itu tunjang segala-galanya dalam kehidupan kita. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala sekian. Saya akan share slide-nya. Okay. Kalau suara saya tiba-tiba terputus, tak dengar, minta beritahu Sebab bila saya buka share ni, saya tak nampak dah. Tak perasan. Okey. Ini sebagai tatapan lah. Kalau dengan tempoh masa kita yang agak panjang ni, saya sembang, saya cakap, tak ada catatan, tak ada nota, tak boleh tengok mungkin. Mungkin takut mengantuk kan. So kita nampak biar terarah sedikit. Okey, daurah solat. Daurah solat ni maksudnya kita buat intensif perbincangan berkaitan dengan solat. Baik, saya akan bincangkan secara khususnya. Saya akan bincang secara khususnya solat itu dalam konteks hukum fiqh. Dalam konteks hukum fiqh. Baik. Tetapi saya akan selitkan juga solat itu daripada sudut perbincangan usul tasawuf dan juga dalam perbincangan akidah. Kita rangkumkan. Dan jangan kata kita walaupun mungkin sebagaimana yang dirancang tempoh daurahnya adalah selama 3 hari, 3 kali pertemuan, benda tersebut akan selesai. Tak ada. Sebab tu saya mulakan perbincangan bahawa solat itu antara perbahasan yang panjang dalam bab fiqh saja, di sisi para ulama fiqh tersebut, kalau kita kata apa kita nak kata, muka surat dia terlalu banyak sangat. Kan? Boleh jadikan satu kitab berkaitan dengan solat saja. Itu perbahasan yang di sisi para ulama. Jadi sekurang-kurangnya kita boleh refresh balik, kita boleh betulkan balik solat kita, kan? Dan supaya ada kualiti daripada sudut ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Kenapa kita kena solat? Kan? Sebab Allah Taala sebut dalam Quran, dan mintalah pertolongan kepada Allah Taala dengan jalan sabar dan mengerjakan sembahyang. Kan? Mintalah pertolongan dengan Allah Subhanahu Wa Taala dengan cara kita sabar dan juga kita solat. Maksudnya dalam solat itu adanya sabar. Dalam kita nak melakukan solat, kita kena bersabar. Sebab kalau kita tak ada sifat sabar, maka pada masa tersebut sembahyang kita tak akan selesai. Dan salah satu penyelesaian kepada perkara yang berlaku dalam hidup kita, banyakkan bersabar. Kita nak benda ni tak sabar, insya-Allah. Dalam kita bersabar, maksud kita berusaha. Belum tentu Allah Ta'ala akan bagi sekaligus. Allah Ta'ala tangguhkan. Allah Ta'ala panjangkan tempoh dia. Disebabkan sabar tersebut, maka Allah Ta'ala akan kurniakan. Itu asbab. Dan yang kedua, pertolongan yang kita minta dengan Allah Subhanahu Ta'ala itu adalah melalui dengan cara sembahyang. Dengan cara sembahyang. Jadi apa yang kita minta tersebut, salah satunya kita ungkapkan melalui ibadat solat kita. Sebab itulah Nabi pernah sampai, pernah pergi rumah seorang sahabat, dijemput, dilayan, makan dan sebagainya. Lepas daripada itu Nabi ajak tuan rumah, dia ajak tuan rumah, mari kita solat. Di situ salah satu menjadi dalil kepada di sisi para ulama bahawa adanya sembahyang sunat hajat. Kenapa? Supaya sekurang-kurangnya hajat tuan rumah tersebut Allah Ta'ala tunaikan. Kenapa? Kerana dia telah mengundang Rasulullah ke rumahnya. Dia telah menjamu Rasulullah sebagai tetamu, kan? Maka didoakan. Maka macam mana? Menyelesaikan urusannya adalah melalui dengan ibadat salat. Sebab tu kita kena salat. Ini salah satulah. Ini salah satu. Zahirnya kita salat kerana ada
ada perkara yang berlaku dalam kehidupan kita. Maka perkara tersebut memerlukan pertolongan. Pertolongan siapa? Pertolongan Allah Ta'ala. Macam mana Allah Ta'ala akan memberi pertolongan tersebut? Dua perkara. Daripada ayat surah Baqarah ini, ayat 43, dengan cara kita bersabar dan juga kita melakukan ibadat salat. Baik. Allah SWT sebut dalam Quran, Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni. Sesungguhnya aku adalah Allah dan tidak ada Tuhan melainkan aku, fa'budni, maka beribadatlah kepadaku, sembahlah aku, kata Allah, wa aqimis salata lidhikri, dan dirikan salat untuk mengingati aku. Kenapa lagi kita kena salat? Kerana kita dalam salat itu kita akan mengingati Allah Ta'ala. Habis luar daripada salat tak ingat ke Allah? Ingat. Tetapi kita biasanya duduk dalam keadaan yang lebih proper, keadaan yang lebih bersistem, maka ketika itu kita lebih mengingati Allah Ta'ala. Allah Ta'ala ni baiknya Allah Ta'ala, Masya Allah. Kebaikan Allah Ta'ala ini, Rahman dan Rahim Allah Ta'ala ini, tidak ada satu makhluk pun yang mampu untuk membalasnya. Tetapi sekurang-kurangnya kita menzahirkan syukur kita kerana baiknya Allah Ta'ala, kerana kasihnya Allah Ta'ala kepada kita. Baik. Tempoh solat itu lama mana, tuan-tuan? Kalau kita kata 5 minit, kalau 10 minit tu tak adalah. Melainkan kalau sembahyangnya bacanya panjang. Kalau biasa-biasa mungkin 5 minit ataupun lebih. Solat, ibadat solat kita. Maka pada tempoh 5 minit, ataupun kita kata 10 minit lah, kita buat average-nya, puratanya 10 minit, sekali ibadat solat, maka Allah Ta'ala nak masa tu kamu ingat aku. Sedangkan dalam tempoh kehidupan kita 24 jam, bukan 24 minit. Daripada 24 jam tersebut, adanya 10 minit, 10 minit, 10 minit. Kalau kita kata 10 minit kali dengan 5, baru 50 minit, tak sampai 1 jam lagi. Dalam tempoh yang singkat tersebut, aqimis salata li dzikri, salatlah, dengan salat tersebut kamu mengingati aku. Salatlah, dengan salat tersebut kamu mengingati aku dalam salat tersebut. Itu antara perbahasan di sisi para ulama. Ini saya sebut tadi tu. Ini insya-Allah kita akan rungkaikan nanti. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Kenapa kita kena salat? Kerana salat itu yang cegah perbuatan keji dan munkar. Kan? Sebab tu saya sebut tadi, kalau ada orang yang datang nak jadi baik, nak menginsaf dah, nak taubat dah, azam dia baru, ataupun kita sendiri, kita nak ubah jadi baik, betulkan solat kita. Kan? Betulkan solat kita. Kenapa? Dengan solat tersebut menyebabkan kita jadi lebih baik. Macam mana kita jadi lebih baik? Tanha 'anil fahsya' wal munkar. Solat itu menengah kita daripada melakukan perkara keji dan munkar. Perkara yang dikatakan sebagai dosa. Bila mana kita meninggalkan dosa, bermaksud kita tidak akan melakukan perkara yang Allah Ta'ala murka. Tidak akan melakukan perkara yang Allah Ta'ala marah. Bermaksud kita akan melakukan perkara yang Allah Ta'ala redha. Itu bermaksud kita menuju ke arah kebaikan. Jadi kalau kita nak jadi baik, maka betulkan solat kita. Yang pertama, solat. Yang kedua, betulkan solat. Yang ketiga, cantikkan solat kita. Cantik maksudnya lengkapkan solat kita sebagaimana yang dibahaskan daripada 3 sudut. Fiqh, akidah dan juga tasawuf. Ini kenapa kita kena solat. Dan bila mana kita nak solat ini, Nabi SAW ajar cara dia. Sebab Allah Ta'ala tak ajar kepada kita dalam Quran. Solat, Allah Ta'ala tidak ajar kepada kita dalam Al-Quran. Allah Ta'ala kata, dan Allah Ta'ala perintah, aqimis salah, dirikanlah salat. Dirikanlah salat. Tapi caranya macam mana? Caranya macam mana? Tidak disebut daripada satu persatu, daripada awal sampailah kepada akhir. Yang merungkaikan, yang menjelaskan benda tersebut adalah Nabi SAW. Maka bila mana katanya Allah, wa aqimus salah, dan dirikanlah salat, maka Nabi kata, sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah sebagaimana kamu lihat aku salat. Maka kita sekarang tidak melihat Nabi SAW salat. Sebab apa? Kerana pada alam dunia ini, Nabi SAW telah wafat. Nabi telah berpindah kepada alam yang seterusnya. Maka ulama kata, sallu kama ra'aitumuni usalli, salatlah kamu sebagaimana kamu lihat aku salat, iaitu salatlah kamu sebagaimana kamu belajar cara aku salat. Kamu belajar cara aku solat. Kan? Macam mana cara kita belajar? Cara kita belajar cara Nabi solat? Dengan cara kita merujuk hadis-hadis yang ditinggalkan oleh Nabi SAW melalui penceritaan para sahabat. Sahabat kata Nabi buat macam ni. Sahabat kata aku dengar Nabi buat macam ni. Lepas tu ada hadis yang mengatakan bahawa Nabi kata macam ni. Maka dihimpunkan oleh para ulama, maka timbullah perbahasan para ulama, maka di situ kita belajar. Belajar cara solat Nabi SAW. Satu hadis yang masyhur.
daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Minta maaf saya lupa nak terjemahkan dia. Kan? Hadis ni panjang. Anna Nabi SAW dakhala masjid. Satu hari Nabi datang masjid. Nabi masuk masjid. Fadakhala rajulun fasalla. Maka lepas tu datanglah seorang lelaki dia sembahyang. Thumma jaa fasallama ala Nabi SAW. Lepas daripada sembahyang, lelaki tadi tu dia pergi menghadap Nabi SAW. Dia bagi salam pada Rasulullah. Maka Nabi SAW kata macam mana? Irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Pergi sembahyang balik. Sebab kamu masih lagi tak sembahyang. Faraja'a fasalla kama salla. Maka lelaki tadi pergi solat sebagaimana dia solat tadilah. Yang pertama, ini akhlak para sahabat. Tidak banyak mempertikaikan. Hidup kita tuan-tuan jangan banyak pertikaikan. Kadang-kadang kita sebagai anak, mak kata macam ni. Sebab apa kena buat mak? Sebab apa? Sebab apa? Ada benda yang kadang-kadang tak perlu ditanya. Buat je. Selagi mana benda tersebut dalam aturan syariat. Sama juga dalam kaedah kita belajar. Kita belajar, jangan terlalu mempersoalkan. Kalau tanya untuk dapat ilmu tak apa. Tapi kalau mempersoalkan, maka itu dipanggil sebagai inqita'ul madad. Terputusnya barakah. Terputusnya barakah. Kita hold kat situ hadis. Saya buat satu hadis. Satu hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi rahimahullah ta'ala, bila mana seorang lelaki ini dia jemput Nabi SAW makan, maka dia tahu Nabi ini suka makan peha yang dia apa betis kambing. Maka bagi pada Rasulullah, Nabi makan. Lepas tu bagi lagi pada Rasulullah, Nabi makan. Lepas tu Nabi SAW minta. Bila mana Nabi minta, lelaki tu pelik, Rasulullah, betis kambing ni ada berapa? Kan? Bila mana dia berpersoalkan benda tersebut, apa Nabi kata? Sekiranya kamu tak tanya, maka kamu akan pergi dapati benda tersebut masih ada lagi. Di sini ulama mengatakan, bukan sahabat mempertikaikan, tapi kadang-kadang ada persoalan-persoalan itu menyebabkan inqita'ul madad, terputusnya barakah. Maka sahabat ini mengatakan apa? Faraja'a fasalla kama salla. Maka dia pergi sembahyang sebagaimana dia sembahyang tadi. Thumma ja'a fasallama ala Nabi SAW. Kemudian dia datang. Dia bagi salam pada Rasulullah, maka Nabi kata yang sama. Irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Pergi salat. Sebab apa? Sebab kamu tak salat. Salasan 3 kali tuan-tuan. 3 kali. Datang 3 kali Nabi kata benda yang sama. Last kali pada lepas 3 kali berlaku benda yang sama, maka katalah kita sebut wallazi ba'atsaka bil haqqi, demi Allah yang telah mengutuskan kamu wahai Rasulullah dengan kebenaran, la uhsinu ghairahu, aku dah tak boleh buat lebih daripada tu, takat tu je Rasulullah aku pandai. Maka dia kata fa'allimni, ajarlah aku Rasulullah. Maka kata Nabi SAW, idza kumta ila salati fakabbirhu, bila mana kamu nak solat maka takbirlah. Kan? Kemudian bacalah ma tayassara minka minal Quran, bacalah apa yang ada dalam Quran, maksudnya yang mudah daripada Quran. Dalam mazhab Syafi'i itu adalah suratul Fatihah. Thummarka, kemudian rokok sehinggalah kamu tenang atau tamakninah dalam rokok tersebut. Kemudian kamu angkat, kamu i'tidal sehingga betulnya tubuh kamu. Kemudian kamu sujud dengan tamakninah. Kemudian kamu bangun, duduk dalam keadaan tamakninah. Dan waf'an dzalika fi salatika kulliha, dan buatlah macam tu dalam sembahyang kamu. Bermaksud Nabi ajar sahabat tadi untuk solat dengan cara aturan bermula daripada awal sampai akhir. Kan Allah Ta'ala kata aqimis salat, tunaikan solat, macam dirikan solat, macam nak dirikan solat. Nabi kata solatlah sebagaimana kamu tengok aku solat. Macam mana? Nabi tunjuk macam ni dan Nabi ajar macam ni. Kan? Sebab tu kalau kita sembahyang, jangan sembahyang cara kita. Ya, macam mana cara kita rasa benda tersebut dah betul dah, tapi sebenarnya kita tiru-tiru, bukan dengan cara belajar. Sebab tu kena tengok setiap langkah pergerakan kita dalam solat itu, adakah kita buat ini berdasarkan syariat ataupun berdasarkan kita rasa betul dah kot, sebab apa dah berpuluh-puluh tahun dah belajar. Pernah tak ada dalam hidup kita ni, kita pergi jumpa ustaz, ustazah ataupun orang alim, ataupun mungkin kita dibetulkan secara direct. Jangan cerita masa kecil tuan-tuan, minta maaf. Kalau kita masa kecil dulu mungkin dibetulkan. Kan? Saya bagi contoh senang faham macam ni lah. Anak-anak kita dia ada periksa kan, sekolah rendah tu dia ada periksa KAFA, UPKK dan sebagainya kan. Dia kat situ dia ada amali solat. Baik, agak-agak lah. Kalau kita ni sebagai ustaz, sebagai ustazah, anak murid kita buat ibadat solat, adakah kita akan tegur satu persatu? Ini tak betul ni, kena betul macam ni. Tak ada kan? Secara asalnya kita akan tengok betul, cukup tak? Sekurang-kurangnya macam ni cara sembahyang. Penilaian dia tak sama.
Tapi bayangkan kalau kita sekarang dengan umur kita ini, kita dinilaikan ibadat solat, macam mana dia akan nilai? Penilaian itu lebih strict, lebih tegas. Kenapa? Sesuailah dengan umur kita. Kan? Sebab itulah bila mana kita solat, jangan malu. Bila mana nak solat, kadang-kadang tunjuk. Betul tak saya solat macam ni? Tunjukkan. Nah, jangan malu. Sama juga dengan baca Fatihah. Kadang-kadang ada guru kuat yang kata, kita jumpa dengan dia, kata, minta tolong betulkan Fatihah saya, tengok kalau saya baca dalam sembahyang sah tak. Kan? Itu kaedah dia. Baik, permulaan bagi solat. InsyaAllah di hujungnya ada ruang kita akan buka soal jawab. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila salah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Wahai orang yang beriman, Allah Ta'ala tujukan kepada orang beriman. Bermaksud ini bahasa yang lembut Allah Ta'ala guna. Kenapa? Kerana ya ayyuhalladzina amanu adalah lafaz yang menzahirkan kasih sayang Allah Ta'ala kepada umatnya yang beriman kepada Allah Ta'ala. Maka guna perkataan, wahai orang beriman. Idza qumtum ila solah, bila mana kamu nak melaksanakan solat, faghsilu wujuhakum. Yang pertama ini, iaitu kamu basuhlah muka kamu. Kan? Wa aydiyakum ilal marafiq. Yang kedua, basuhlah tangan kamu sampai pada siku. Wamsahu bi ru'usikum, dan sapulah kepala kamu. Wa arjulakum ilal ka'bain, dan basuhlah kaki kamu sampai kepada buku lari. Okey, 4 anggota wudu yang wajib dibasuh. Yang wajib untuk kita basuh ketika mana berwudu. Maka daripada 4 ini, 1 sahaja yang sapu, yang lain semua basuh. Mana basuh? Muka basuh, tangan sampai siku basuh, kaki sampai buku lali basuh. Sapu mana? Sapu ni saja. Kepala, wamsahu bi ru'usikum. Apa yang dimasukkan dengan basuh? Basuh itu mengalirkan air kepada anggota tersebut. Mengalirkan air pada anggota tersebut. Apa maksud sapu? Sapu ini sapu lah. Kan? Macam depan kita ni ada apa? Ada meja. Kita sapu, itu sapu. Dan sapu tersebut cukup dengan benda yang basah. Baik. Maka sebab itulah bila mana basuh muka, basuh tangan sampai siku dan basuh kaki ini, air itu mesti mengalir. Maksud kita mengalirkan air. Dengan cara macam mana? Kita buka paip, lepas tu air itu mengalir dan kita gosok. Kan? Kalau ataupun kita kata kita ambil air dengan tangan kita, kita pindahkan ke muka kita. Maksudnya air itu dipindahkan kepada anggota. Itu dimaksudkan dengan basuh. Tetapi kalau dengan sapu, bukan memindahkan air. Sapu dengan benda yang basah. Contoh, kat lantai kita atau meja kita, meja makan kita. Meja makan kita lepas daripada makan dia kotor kan. Maksud kotor di sini adalah kerana bekas-bekas tumpah makanan dan sebagainya. Bukan kotor najis. Maka kita akan ambil kain, kita sapu kan. Sapu dengan lap, samalah. Sapu dengan lap. Bermaksud kita pindahkan air tak? Bukan kita pindahkan air. Kita ambil kalau kain yang basah, kain yang mana kita dah basahkan dia, lepas tu kita perahkan dia, lepas tu kita lap. Kita sapu. Maka sama juga dengan kepala. Kepala ni disapukan dengan benda yang basah. Apa benda yang basah? Tangan kita. Bermaksud kalau tangan kita ini, kita basahkan tangan kita, lepas tu kita sapu atas kepala. Cukup. Sah dah. Tak ada masalah. Bukan wajibnya kita ambil air, kita pindahkan air di atas kepala. Sebagaimana kita pindahkan air ke muka kita. Nak basuh muka kan air letak dalam tapak tangan, lepas tu kita basuh muka kita. Kan? Kepala buat macam tu, tak wajib macam tu. Tapi kalau buat macam tu, tak apa. Boleh, tapi jangan sampai pikat membazir. Tapi sekurang-kurangnya sapu itu, kalau tangan kita basah, sapu je atas kepala, cukup syarat. Bahkan kalau sekiranya apa dia? Dalam kitab fiqh Syafi'i, dia kata apa? Sekiranya kamu ada kayu tersebut kamu basahkan kayu dan kamu lalukan di atas kepala kamu. Dengan niat sapu kepala untuk basuhan ketika mana berwudu, maka sah, cukup. Tak ada masalah. Jadi 4 anggota berwudu, 3 basuh, 1 sapu. Ini permulaan bagi solat. Kenapa? Syarat bagi solat ini mesti dalam keadaan bersih. Salah satu benda yang bersih adalah dengan cara kita berwudu. Itu secara asasnya. Habis kena mandi wajib, itu memang wajiblah. Ya, sebagai benda minta maaf, itu bukan benda yang selalu, benda jarang-jarang. Tapi untuk setiap kali solat, benda yang selalu adalah berwudu. Itu dipanggil sebagai permulaan bagi solat. Baik, maaf saya kena cerita benda ni. Mungkin nampak perbahasan bila nak masuk bab solat ni. Jangan kita nampak bab solat pada nak start dengan takbir. Tengok kita takbir tu sebelum tu ada masalah. Tak boleh
So masalah tersebut mesti selesaikan. Selesaikan macam mana? Syaratnya kena ada, kena faham dalam konteks bersuci dan sebagainya. Secara ringkas kita kena sebut. Barulah kita boleh masuk dalam ibadat solat. Baik. Dalam bab kita bersuci ini, tadi permulaan bagi solat, satunya adalah berwuduk. Berwuduk. Yang kedua adalah kita mesti bersih daripada najis. Bersih daripada najis. Najis ini ada dua. Istilah yang pertama dia panggil najis aini. Najis aini maksudnya najis yang kita nampak dan kita boleh rasa kewujudan dia dengan panca indera kita. Kan? Contoh kalau mat kita boleh melihat, maksud kita nampak najis itu ada. Yang kalau kita ini boleh menghidu kita dengan najis itu, ataupun kita boleh kita boleh merasa kan bahawa najis itu ada. Contoh orang yang buta, dia tak nampak tapi dia mungkin boleh hidu ataupun dia sentuh, oh ini najis, itu dia panggil najis aini. Kan? Yang kedua najis hukmi. Najis hukmi adalah najis pada hukumnya bernajis, tetapi pada zahirnya nampak tak? Tak nampak. Okey, saya bagi contoh. Anak kita pakai pampers lagi, baby kan. Maka kita dukung dia. Bila mana kita dukung dia, pampers sudah penuh, jadi dah bocor dah. Lepas tu kenalah dekat lengan kita. Kebetulan kita pakai lengan panjang, maka dia kena pada baju tersebut. Kan? Jadi dia tak baulah hancing, tapi kalau kita hidu tu baulah hancing dia kan. Tapi pada masa tersebut kita tak apalah, uruskan anak, kering. Bila mana dah kering tu, macam mana? Kita tak berasa, tak nampak dah, tak ada. Kalau kita ambil contoh, kalau baju ni dia kena air kencing anak, kanak-kanak ni, baby tu, kadang-kadang kalau dia kering tu dia tak ada bau dah. Kan? Dia tak ada bau dah. Tapi pada masa tersebut, hakikat masih bernajis tak? Ya, hakikat masih lagi bernajis. Maka itulah dinamakan sebagai najis hukmi. Maka hati-hati kan. Sebab itu bagi orang yang kadang-kadang dia bekerja pukul 8 sampai pukul 6, 8.5, 9.6 dan sebagainya. Waktu yang kita kata office hour tu kan. Dia akan pakai baju tu je dah pakaian dia. Lepas tu pertengahan itu ada 2 solat. Sekurang-kurangnya 1 solat. Kan? Solat fardu lah, zuhur. Mungkin asar dia sempat sembahyang kat rumah ataupun seasar pun dia dengan pakaian tersebut. Bila mana kita duduk dalam satu hari dengan pakaian tersebut, mestilah kita masuk tandas. Bila mana kita masuk tandas, hati-hati. Jangan ambil mudah. Sebab apa? Masa kita kencing tu, tak kira lelaki atau perempuan, kalau tak cermat, takut-takut air kencing tersebut terpecik pada pakaian kita. Yang namanya kain ke, yang namanya dengan seluar dan sebagainya, tak nampak kan? Ya, tak nampak. Tapi hakikat terpecik tak? Terpecik. Sebab apa? Sebab kita tak jaga. Maka pada masa tersebut, pada hakikatnya najis itu ada. Melainkan kalau kita dah jaga dah, kita mengelakkan benda tersebut dan memang jelas kita tak nampak, maka tidak ada masalah. Kan? Tapi kalau kita nampak, lepas tu kita, tak ada kesan, tak apalah sembahyang lah, najis hukmi, tak sah solatnya. Kan? Dan benda ini diselesaikan dengan apa? Istinja. Dengan cara kita istinja. Bersihkan dan juga istinja. Istinja benda yang ada pada tubuh kita. Yang benda yang keluar daripada kemaluan kita. Baik. Yang kedua, hadas. Dalam solat ni kita mesti selesaikan hadas besar, itu dengan cara mandi wajib. Dan hadas kecil tersebut adalah dengan cara kita berwuduk yang saya sebutkan tadi. Kan? Okey. Dan sekiranya kalau mandi wajib tak boleh buat disebabkan tak ada air, wuduk pun tak boleh sebab apa tidak ada air, maka gantilah dengan tayamum. Tayamum ini menggantikan kepada mandi wajib dan menggantikan bagi wuduk bila mana kita tidak ada air ataupun ada masalah daripada sudut penggunaan air, sakit dan seumpama dengannya. Okey. Habis. Itu sebagai permulaan secara ringkas. Baik. Sekarang kita nak masuk kepada ibadat solat. Kan? Solat ini pada asasnya daripada sudut bahasa dia adalah doa. Bermaksud kalau kita kata solat ini kita faham dia doa jelah. Sebab itulah solat ini, dalam solat dia ada 1001 doa. Kan? Permulaannya, tengahnya, akhirnya semua kalau kita betul-betul belajar memang penuh dengan doa. Sebab itu Nabi SAW sebut dalam solat itu adanya bacaan Quran, adanya zikir dan adanya doa. Maka di situ terangkum semua doa. Contoh kita baca suratul Fatihah, dalam suratul Fatihah ada doa. Kan? Dalam doa iftitah ada doa. Kan? Lepas dari baca Fatihah ataupun selepas daripada baca doa iftitah, dia ada doa-doa yang disunatkan kita baca. Kan?
Jadi secara asasnya salat itu merupakan doa. Apa yang dikatakan sebagai doa? Permintaan makhluk kepada Tuhannya. Permintaan makhluk dengan Tuhan itu dipanggil sebagai doa. Kita minta apa? Kita minta apa? Jadi rupa-rupanya dalam solat itu merupakan permintaan kita dengan Allah Ta'ala banyak. Sebab itulah bila mana kita selesai daripada solat, doa. Lepas daripada solat, doa. Sebab ada satu hadis Nabi SAW. Maaf, saya ingat-ingat saya mungkin hadis tersebut adalah daripada Sayyidina Jabir. Tak apa, rujuk balik. Tak silap hadis diriwayatkan oleh Sayyidina Jabir. Pernah ditanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kedudukan doa mana yang paling didengari oleh Allah Ta'ala? Asma' yang paling didengari Allah. Maksudnya didengari itu adalah yang dekat untuk dimustajabkan atau dimakbulkan. Maka Nabi kata doa selepas daripada solat fardu. Bermaksud dalam solat itu ada doa, ada permintaan. Lepas solat itu susuli dengan permintaan. Susuli dengan permintaan. Baik, pada syaraknya. Ini pada syarak itu pada perbincangan hukum fiqh. Solat ini merupakan perbuatan dan perkataan yang dimulai dengan takbir dan disudahi dengan salam. Rupanya pada solat itu ada perbuatan dan ada perkataan. Bermaksud bila mana perbuatan bermaksud ada pergerakan. Perkataan bermaksud ada sesuatu yang keluar daripada mulut. Yang menggambarkan di sana orang tersebut menuturkan sesuatu perkara. Jadi di sinilah keluarnya apa dia? Keluarnya rukun-rukun tertentu yang dipanggilkan sebagai rukun fi'li kerana perbuatan. Perkataan ini dipanggil sebagai rukun qauli. Sebab itulah kena tengok perbuatan kita itu selaras dengan kehendak agama dan perkataan kita selaras dengan kehendak agama atau tidak pada ketika kita solat. Takut kita solat ini kita buat dengan cara ikut-ikut kita ataupun cara-cara kita saja. Tak boleh Dan perkataan dan perbuatan tersebut, konten dalam solat ini ada perkataan dan ada perbuatan. Yang mana perkataan dan perbuatan tersebut itu dia ada bermula bila? Bermula daripada takbir. Bermula daripada takbir sampailah kepada salam. Tengok pada takbir ada perkataan dan ada perbuatan. Apa dia perkataannya? Allahu Akbar. Perbuatannya apa dia? Mengangkat tangan. Kita tak cerita lagi yang wajib, yang sunat dan sebagainya. Tak. Kita gambarkan di sana adanya perkataan dan perbuatan. Baik. Dan disudahi dengan salam. Salam ni, Assalamualaikum warahmatullahi. Itu adalah lafaz. Dan kepala kita menoleh kepada ke kanan dan ke kiri, itu adalah perbuatan. Nampak tak? Bermaksud dalam sembahyang perbuatan dan perkataan itu adalah benda yang wajib ada. Wajib ada. Secara asasnya bagi orang yang melakukan ibadat solat. Baik, syarat-syarat solat. Syarat-syarat solat. Sekejap saya nak tengok jam. Takut. Pukul 9. Kita nak berhenti pukul berapa sebelum soal jawab? Dalam 9.45 ikut itinerary Ustaz. InsyaAllah. 9.45. Okey, baik. Bismillah. Baik, syarat-syarat solat. Apakah syarat dan apakah rukun? Kadang-kadang ini istilah yang bisa kita dengar. Syarat. Dalam solat ini, dalam sembahyang ini, dia ada solat, dia ada syarat, dia ada rukun, dan dia ada benda sunat. Pada syarat itu dia ada pecahan. Pada rukun dia ada pecahan. Pada sunat dia ada pecahan. Baik. Yang syarat-syarat ni apa sebenarnya? Apa dikatakan sebagai syarat dan apa dikatakan sebagai rukun? Syarat ini sesuatu yang mana wujud sebelum daripada ibadat itu dilaksanakan dan dia berkekalan sampailah kepada ibadat selesai. Syarat adalah sesuatu yang wujud sebelum daripada sesuatu ibadat itu dilaksanakan dan dia berkekalan sampailah kepada ibadat itu selesai. Okey, apakah syarat-syarat solat? Syarat-syarat solat iaitu syarat bagi solat apa dia? Syarat bagi solat bermaksud sesuatu yang perlu ada sebelum daripada solat itu dilaksanakan dan dia berkekalan benda tersebut yang dinamakan syarat tadi sampailah selesai solat kita. Itu syarat. Orang tanya syarat-syarat sebenarnya apa? Syarat ni benda yang ada sebelum daripada kita buat ibadat. Dia berterusan sampailah kepada kita selesai salat. Kalau rukun apa dia? Rukun dia panggil mahiyatul ibadah atau hakikatul ibadah.
hakikat ibadat. Maksudnya perbuatan yang berlaku atau sesuatu yang wajib dilaksanakan ketika mana kita memulakan ibadat. Itu rukun. Sesuatu yang wajib kita laksanakan, yang wajib untuk kita laksanakan ketika mana kita dah memulai masuk dalam ibadat. Suatu rukun bagi solat itu bermula bila mana kita masuk dalam solat. Nampak tak? Bermaksud syarat itu datang lebih awal daripada rukun. Maka syarat ini dipecahkan kepada dua. Yang pertama dia panggil syarat wajib. Maksud syarat ini memastikan perlu ada untuk kita tahu kita ni wajib solat atau tidak. Ini saya nak sentuh sikit saya nak sentuh sikit lepas ni. Sebab kadang-kadang kita ni, bukan kita lah, maksudnya ada masyarakat yang kadang-kadang dia pandang mudah aja. Sebab dia tak tengok pada syarat-syarat wajib solat. Yang kedua, kita ada syarat-syarat sah solat. Bila mana kita dah lengkap dah syarat wajib, maksudnya kita dah cukup syarat dah, maka kita wajib dah solat. Bila mana kita wajib solat, kita nak solat, maka kita kena ada syarat sah dia. Nak solat kan? Okey, cukupkan benda ni. Supaya apa? Supaya kamu sembahyang nanti sah. Itu dipanggil syarat sah. Kan? Bermaksud syarat wajib tu mesti dipenuhi dahulu. Barulah kita boleh buat syarat sah. Okey. Syarat wajib apa dia? Yang pertama Islam, yang kedua baligh, yang ketiga boleh mendengar dan atau melihat, suci daripada hadas dan nifas, sampai seruan agama, berakal. Yang pertama dia mesti orang Islam. Islam cukup syarat pertama. Islam tak? Ya, Islam. Cukup satu syarat. Yang kedua baligh tak? Baligh lah. Baligh ni maksudnya apa dia? Baligh maksudnya sampai umur. Kalau bahasa kita kan. Baligh di sini maksudnya dia telah keluar satu tanda-tanda yang tertentu daripada diri dia. Bagi orang lelaki adalah keluarnya air mani, orang perempuan adalah keluarnya darah haid. Dan sekiranya masih lagi tidak ada petanda-tanda tersebut, maka barulah kita tengok cukup umur atau tidak. Ada ulama kata 15, ada kata 16, ada kata 17. Contoh, budak perempuan tersebut umur 18 tak pernah datang haid lagi. Tak balik lagi. Tak. Orang perempuan 15 dah dikira sebagai balik kalaupun tak keluar darah haid. Itu dikatakan sebagai balik. Cukup tak? Balik tak sekarang? Balik. Cukup syarat yang kedua. Yang ketiga, boleh mendengar atau melihat. Atau kita menggunakan istilah atau. Maksudnya boleh mendengar atau melihat. So sekarang kita kata dia boleh mendengar. Bermaksud dia buta. Dia buta. Wajib tak dia solat? Orang buta wajib. Sebab apa? Sebab dia boleh mendengar. Sebab kita boleh salurkan maklumat. Okey, sekarang nak solat, buat macam ni. Apa dia kena buat? Kita bentuk tangan dia, kita boleh bagi tahu sampai kita gerakkan tangan dia. Memang dia tak nampak. Bermaksud dengan pendengaran tersebut boleh disalurkan maklumat, boleh disalurkan arahan. Baik, atau dia itu atau dia tersebut adalah orang yang mana tak boleh dengar tapi dia boleh melihat. Orang yang pekak. Bila mana dia pekak atau dia bisu tapi dia boleh melihat tak? Ya, boleh melihat. Maka kita kena tunjuk kepada dia. Cara buat macam ni, cara macam ni. Maka di situ dia ada salah satu. Ada mendengar atau melihat, maka dia wajib solat. Apatah lagi kita, alhamdulillah, kita mendengar pun boleh, melihat pun boleh, maka sudah tentu kita ni adalah orang yang lebih cukup syarat. Dua-dua. Macam mana kalau sekiranya dia tak mendengar, dia tak melihat? Dia pekak, dalam masa yang sama dia buta. Maka orang ni tak wajib untuk solat dan tak wajib ke atas dia untuk melakukan pentaklifan. Sebab apa? Sebab kita nak bagi tahu tak dengar, kita nak tunjuk dia tak nampak. Sebab tu kita guna istilah atau. Okay, cukup tak syarat ni? Cukup. Yang ketiga, suci daripada haid dan nifas tak? Bagi perempuan. Okey, sekarang haid dah habis dah? Ya, dah habis dah. Nifas dah habis dah? Nifas dah habis dah. Okey, cukup syarat. Sampai seruan agama. Sampai seruan agama maksudnya arahan-arahan daripada Al-Quran dan daripada hadis tersebut sampai yang mengatakan wajib kena solat. Dia ni duduk jauh daripada orang. Ada diperceritakan, ini dalam dokumentasi. Orang tu dah meninggal dah, tak silap saya. Saya pernah tengok dalam satu dokumentari. Berlakunya peperangan di Allahumma salli ala Muhammad di Filipina kalau tak silap. Jadi si ayah ni dia bawa anak dia masuk dalam hutan. Jadi dia hidup dalam hutan tu hampir 40 tahun. Bila mana ayah meninggal dia hidup seorang-seorang. Jadi dia tak pandai bercakap. Nak berkomunikasi dengan orang macam mana, nak bergaul pun tak boleh. Jadi kebetulan adalah orang yang mana masuk hutan tu dia jumpa orang tu. Tak sampai seruan kepada dia. Kalau takdirlah dia tersebut masuk dalam umur berapa tahun? 3 tahun. Kan? Masuk dalam umur 3 tahun, dia tak ada maklumat apa saja pasal Islam, maka dia tidak sampai kedudukan untuk wajib solat. Sebab apa? Tak tahu apa yang perlu dibuat. Maklumat semua tak ada. Kan?
Cukup syarat kita sekarang, ya kita sampai suruhan agama. Dan terakhir kita berakal tak? Maksud kita waras tak? Ya kita waras. Akal boleh berfungsi dengan baik? Ya berfungsi dengan baik. Cukup semua syarat ini, maka kita dikatakan orang yang wajib solat. Itu dipanggil syarat wajib solat. Baik, bila mana kita cukup dengan syarat ni, saya tinggalkan Okey, saya tinggalkan. Okey, saya nak sentuh kat sini. Tadi ada huraian Cuba tengok pada kedudukan balik. Tuan-tuan sekalian, kadang-kadang jangan tunggu balik. Dalam mentarbiyah ini, dia ada tempat-tempat yang Nabi SAW dah ajar dah. Bila mana anak itu sampai 7 tahun, ajar kepada dia solat. Apa dikatakan ajar ini, kita suruh dan kita tunjukkan kepada dia dan kita bentuk dia. Dengan cara yang sesuai. Bukan dengan cara memaksa. Kan? Contoh anak dah 7 tahun dah ni, kata, mari kakak, adik, semayang. Ikut je, tak baca tak apa. Kan? Lepas tu kita ajar sikit dan sebagainya, maka dia lama-lama dia pandai. Tapi kalaulah anak tu 8 tahun, jarang-jarang ajar, subuh hari Minggu, tak apalah dia tidur tu. Nampak tak? Di situ adalah satu dosa bagi mak dan ayah dia. Sebab apa? Sebab ada arahan daripada Nabi SAW. Muru auladakum bis-salah. Perintahlah anak kamu untuk salat bila mana umurnya 7 tahun. Perintahkan. Arahan ini datang kena kepada siapa? Kena kepada wali. Wali maksudnya orang yang menjaga si kanak-kanak tadi tu. Dengan namanya mak ke, dengan nama ayah ke, dengan nama pak saudara ke, atau mungkin dengan nama abang ke. Hati-hati subuh tak kejutkan hari Minggu. Maka tanggunglah kita berdosa. Sedangkan kita sembahyang jemaah lagi, jadi imam lagi. Tapi anak yang mana 9 tahun kita tak kejutkan salat. Sedangkan Nabi SAW suruh. Ini kata ulama. Kan? Sebab bila mana daripada awal ajar salat, insya-Allah lama-lama dia akan mengekali dengan salat. Okey. Ini saya tinggalkan. Bila mana kita tahu bahawa kita ni dah cukup dengan syarat wajib, maka kita pun nak solat lah. Nak solat kena pastikan kita ada syarat-syarat yang sah. Yang pertama nak sah solat kita adalah masuk waktu. Jangan rajin-rajin nak solat waktu tak masuk lagi. Rasa masa kita bangun pukul berapa, kita tidur pukul 8 malam. Bukan pukul 9 malam. Tidur awal lah. Mengantuk sangat-sangat. Lepas tu bangun pukul 4.30, dah rasa puas dah tidur. Kan? Tak ada apa nak buat, sembahyang sunat dan sebagainya. Pukul 5.30. Sembahyang dululah subuh. Sebab apa? Rasa nak tidur. Nanti kalau tidur dah tak terbangun dah. Tak sah. Sebab apa? Syarat mesti masuk waktu. Nah, satu. Yang kedua, itu secara zahir kita faham kan? Baik. Sekarang kita dalam keadaan kita tak ada jam. Kita tak ada jam. Dan kita tidak ada tak dengar orang azan. Macam mana? Maka ketika itulah kita kena usaha cari waktu, cari petanda-petanda dan menunjukkan masuknya waktu. Sebab tu tuan-tuan, jangan bergantung sangat kepada teknologi 100%. Jangan bergantung pada teknologi 1%. Ulama dah susun ilmu itu, ambil je. Kan? Teknologi kita guna, ilmu yang ulama buat pada kita pun kita diguna juga. Kan? Saya bagi contoh, ada satu cerita. Ini dia kata ulama. Imam Ibn Hajar Al-Haytami dan Imam Ramli. Ini dua-dua ulama yang masyhur, yang hebat sangat-sangat. Dalam mazhab Syafi'i kita rujuk pada dia orang. Cuma pendapat di sebelah kita di Malaysia ni, sebelah timur ini kebanyakannya pendapat yang kita pegang adalah daripada ijtihad dalam mazhab fiqhnya di sisi Imam Ibn Hajar Al-Haytami. Kalau sebelah sana mungkin di sebelah Mesir dan sebagainya biasanya Imam Ramli. Dia orang ni sezaman. Diceritakan, pernah guru saya menceritakan, wallahu a'lam, tapi saya ingat cerita dia. Imam Ibn Hajar dengan Imam Ramli dia berjalan sekali. Bila mana sampai satu ketika nak tentukan masuk tak waktu subuh. Kita tengok kan fajar sadiq ataupun fajar kazib. Maksudnya terbitnya matahari, kaedah cahaya yang keluar tu. Kita tak pernah tengok pun dan tak pernah belajar pun. Lagi susah. Okey, bayangkan. Mungkin pada masa tersebut tidak ada petanda-petanda. Maka katalah Imam Ramli, mengikut pengalaman. Mengikut pengalaman dan ilmu aku, kalau sekiranya bunyinya binatang seumpama ini, maka itu menunjukkan masuknya waktu subuh. Tak silap saya macam cengkerik. Masa tu, tapi jangan guna kaedah ini. Mungkin tak sesuai pada tempat kita. Bermaksud ilmu yang kaedah ditinggalkan oleh ulama. Nak tahu cara masuk waktu. Yang kedua, suci daripada hadas. Bermaksud kita ni dah mandi wajib atau kita dah mandi, kita dah berwuduk. Sekarang kita nak sembahyang. Tak suci daripada hadas. Hadas apa? Hadas kecil. Sebab apa? Sebab tak ambil sembahyang, tak berwuduk. Tak sah sembahyang kita. Kita nak sembahyang.
Air semayang dah ambil dah, tapi tak mandi wajib, tak sah semayang kita. Kan? Itu maksud suci daripada hadas. Yang ketiga adalah badan ini suci, pakaian yang kita suci, tempat kita suci daripada najis. Yang tadi hadas berada pada tubuh kita dan kita tak nampak. Contoh, seorang itu adalah berhadas besar, pakai cantik, pakai kemas, pakai kot dan sebagainya, hadas besar, tak mandi wajib lagi. Adakah kita nampak petanda dia bahawa dia tak mandi, dia tidak ada hadas besar, tak mandi wajib? Tak ada. Orang tu dia berhadas kecil, maksudnya dia tak ada semayang. Kita nampak tak dia? Tak nampak. Tetapi kalau najis nampak tak? Nampak. Bermaksud beza di antara hadas dengan najis, hadas benda yang tak nampak. Maka sebab itu dia mesti diangkat hukum berhadas tersebut dengan cara mandi wajib ataupun dengan cara kita berwuduk. Tetapi najis ini dengan cara kita mesti bersihkan dia. Maka untuk memastikan sah solat kita, badan kita bersih daripada najis, pakaian kita bersih daripada najis, tempat kita nak solat itu adalah bersih daripada najis. Sebab itulah hati-hati bila mana kita nak solat, poketnya banyak. Macam orang lelaki kan, orang lelaki sekarang dia punya jubah dia, saya ingat dulu jubah kanan, kiri dan poket depan ni je. Sekarang dalam poket ada poket, perasan tak? Jubah orang perempuan tahu. Orang lelaki ni dalam poket dia ada poket kecil tu. Hati-hati. Kadang-kadang kita tak tengok dalam tu ada apa. Ada pakai lipas. Anak nak lipas yang halus-halus tu kan, itu najis tu. Poket banyak tak pernah check langsung. Jangan kadang-kadang ada lipas mati sekeluarga dalam poket tu. Tak tengok langsung pun. Semayang kita macam mana? Tak sah. Okey, seterusnya tutup aurat. Tutup aurat macam mana? Ada penjelasan dia nanti. Dan yang terakhir adalah menghadap kiblat. Okey, nanti tutup aurat saya ceritakan. Saya nak terus kepada hadap kiblat dulu. Menghadap kiblat ni maksudnya, sebab tu kita guna istilah menghadap kiblat. Sebab apa? Sebab kita duduk jauh daripada Kaabah. Jadi kalau orang di depannya adalah Kaabah, wajib menghadap Kaabah. Kita sekarang nak menghadap kiblat, nak menghadap Kaabah, kita tak tahu kedudukan secara tepat Kaabah di mana. Maka kita menghadap arah kiblat. Kiblat itu adalah sesuatu arah yang mana menunjuk kepada tujunya kepada Kaabah. Maka bila mana kita nak sembahyang, pastikan kiblat kita betul. Jangan agak-agak je, tak boleh. Sebab tu dalam setahun boleh dikatakan 2 kali berlaku. Biasanya bulan 5 dan bulan berapa? Bulan 7 ke berapa? Ke bulan 3, bulan 5, tak saya lupa. Yang mana waktu tersebut adalah waktu yang matahari betul-betul di atas Kaabah. Yang kedudukannya secara tepatnya pada kiraan falaknya di atas Kaabah. Maka ketika itulah kita boleh mengukur ke arah kiblat dengan melalui kaedah bayang. Biasanya berlaku lepas daripada asar, pukul 5 atau 5.30. Itu tengok dalam kalender biasanya ada. Dan biasanya benda ni diviralkan. Baik, satu. Yang kedua, kita boleh pakai kompas. Tapi kompas itu banyak kita download daripada apps. Google Play Google Play Store dan sebagainya kan. Ataupun dan sebagainya, kadang-kadang ada tepat atau tak tepat. Dia guna 2-3 kompas. Dia ambil yang hampir yang paling tepat sekali. Dan yang mungkin agak lebih senang sedikit, tuan-tuan bayar je. Telefon je orang yang di pejabat agama, minta datang untuk buat ukuran Kaabah tersebut menggunakan kaedah ilmu falak dan dia ada teknologi dia, alat dia. Bayar je, tak mahal. Kalau dia suruh bayar 100, bayar je insya-Allah. Sebab apa? Itu syarat sah bagi solat kita. Ni saya tinggalkan. Saya nak sebut tutup aurat. Saya nak sebut untuk tutup aurat. Tuan-tuan, tutup aurat dalam solat itu menggambarkan kita kena tutup aurat dalam luar solat. Syarat tutup aurat itu ialah menegah daripada warna kulit. Maksudnya tutup aurat ini mesti jangan nampak warna kulit, bukan bentuk warna kulit. Ini banyak timbul persoalan di kalangan orang wanita, orang perempuan yang dia pakai kain telekung dia warna putih. Putih dia kadang-kadang nampak bentuk tubuh dia, lebih-lebih lagi bila mana dia duduk di bawah sinaran cahaya tersebut, ataupun kita kata kedudukan cahaya tersebut menyebabkan kadang-kadang nampak bentuk tubuh atau bentuk tangan dia. Baik, maka dia tanya sah tak solat saya? Baik, sekarang nampak tak warna kulit awak? Tak nampak, nampak bentuk saja, sah. Melainkan kalau dia pakai pakaian, tak kira lah warna apa, biasanya dengan warna putih, nampak warna kulit dia. Warna tu nampak, nampak warna lah. Itu dikira sebagai tak menutup aurat. Solat tak sah. Yang kedua, wajib tutup daripada pandangan atas dan pada pandangan sisi. Baik, orang lelaki ingatlah, orang perempuan saya rasa lebih tertutup. Orang lelaki lebih kritikal dalam bab ni. Tutup daripada pandangan atas dan pandangan sisi. Baik, orang lelaki dia pakai
dia pakai kain plekat. Lepas tu dia pakai baju, Allahumma salli ala Muhammad, dia pakai baju Melayu atau dia pakai jenis jubah kan. Dalam tu dia tak pakai baju panas dia. Ikutlah baju silet ke apa dia. Dia pakai dia pakai kain plekat dia tu dia bawah daripada pusat dia. Bawah daripada pusat. Sebab rasa selesa sikit. Kalau betul-betul atas pusat, atas ni rasa macam lemah sikit nak menyawa. Nak menampas. Dia tak bawah sikit. Jadi bawah daripada pusat. Maka kalau tengok daripada pandangan atas. Sebab apa? Sebab dia pakai baju Melayu, dia tak kancing. Contoh. Atau terbuka luas sedikit dengan baju jubah dia yang tadi tu. Maka kalau daripada pandangan atas, kita boleh nampak. Pada adatnya kalau sekiranya tengok pada pandangan atas, nampak tak? Bawah daripada pusat tersebut, nampak batas sembahyang dia. Dikira nampak aurat. Kita tengok, bukan nak suintai, tapi agak-agak sekiranya nampak. Saya bagi contoh. Kalau dia pakai baju Melayu, bayangkan dia pakai kain plekat bawah daripada pusat. Bawah daripada pusat. Bawah daripada pusat. Kalau sebut boroi marah pula kan. Contoh je lah kan. Nak senang faham kan. Bawah tu. Jadi masa dia rukuk kan, sebab kalau dia pakai baju, dia pakai jubah ke ataupun dia pakai baju Melayu yang tak kancing tu, masa dia rukuk kan. Masa dia rukuk kan baju tu ke bawah kan. Masa ke bawah, kalau agak-agak kalau kita tengok tu nampak tak? Kalau sekiranya kita kata kalau dilihat, nampak tak bawah dia pusat? Nampak. Batal sembahyang. Satu. Yang kedua daripada pandangan sisi. Ni senang. Saya bagi contoh yang senang. Kadang-kadang kita nampak orang yang pakai baju kemeja. Orang lelaki. Saya bagi contoh orang lelaki senang. Orang lelaki yang pakai baju kemeja. Baju kemeja maksudnya baju yang dia butang ni daripada atas sampai bawah tu. Baju pejabat lah contoh. Dalam tu dia tak pakai apa? Dalam tu dia tak pakai baju silet ataupun baju panas. Baik, dia pakai seluar. Seluar dia pun sama, bawah daripada pusat. Masa dia rukuk kan dia antara kacing dengan kacing tu kadang-kadang dia berlipat macam tu, dia terbuka macam tu. Kalau sekiranya kita nampak daripada sisi, kebetulan dia rukuk tersebut nampak atau di sujud tadi, nampak kawasan bawah daripada pusat, maka batal. Tapi kalau nampak atas daripada pusat, tak ada masalah. Itu bagi orang lelaki. Dan bentuk aurat juga sekiranya aurat terbuka dengan tidak sengaja, maka ditutup dengan segera. Jadi kalau sekiranya aurat itu terbuka, maka ditutup dengan cepat-cepat, maka dikira sebagai aurat dia masih lagi tertutup. Contoh tengah sembahyang. Tiba-tiba angin datang, dia pakai kain plekat. Angin tersebut tolak, maka dia tekan. Nampak dah kawasan lutut, dia pun tutup sikit. Dia terus pegang atau dia turunkan sedikit. Maka pada masa tersebut, aurat dia terjaga, maka dikira sebagai sah lagi sembahyang dia. Itu syarat wajib. Ini cerita berkaitan dengan Allahumma salli ala Muhammad, syaratnya untuk masuk waktu, syarat tutup aurat, lelaki antara pusat hingga lutut, tak jarang, maksudnya tidak nampak warna kulit, tidak lihat daripada pandangan atas dan pandangan sisi wanita seluruh tubuh melainkan tapak tangan dan tiga muka. Okay. Rukun-rukun solat. Saya rasa kita berhenti kat sini dulu. InsyaAllah dalam pertemuan akan datang kita sambung dulu. Kita akan sambung insyaAllah, ada izin daripada Allah Ta'ala. Cuma kita akan buka beberapa persoalan. Sebelum tu saya buat rumusan sedikit. Daripada awal yang kita bincang sampai sini, sekurangnya saya anggap kita buat ulang kaji lah kan. Sebagai ulang kaji. Saya buat sebagai ulang kaji, tuan-tuan pun buat sebagai ulang kaji. Ulang kaji apa? Ulang kaji nak membetulkan ibadat solat. Saya nak betulkan ibadat solat saya kan. Saya nak betulkan ibadat solat saya kan. Sebab tu kita mengajar, kita niat nak betulkan. Sebab ada kadang-kadang kita terlepas pandang, ada soal jawab, kita nak betulkan. Dan kita belajar ni bukan kita nak tengok cari salah orang. Kita dah tahu dah, aku tahu ni aku nak tengok orang salah. Tu salah tu. Belajar tu dah dikira sebagai dah tak cantik dah tu. Tapi kita belajar, kita nak betulkan kita. Tapi kalau ada orang salah, kita nak tolong betulkan. Bukan nak tunjuk pandai, bukan tunjuk pandai. Jadi solat itu kita tengok daripada sudut asas lagi. Macam mana persyariatan dia, macam mana tuntutan dalam solat. Dan sebelum daripada ibadat solat ni kita kena betulkan dahulu. Itu kita tak masuk dalam perbahasan daripada ilmu solat dalam untuk tasawuf lagi. Sebab bila mana kita betul sebelum, maka kita akan betul dalam solat. So umpama orang yang bila mana dia nak solat ni, dia betulkan ketika mana dia berwuduk. Berwuduk itu jangan aja membazir. Guru saya di sini-sini, dia kata apa dia? Kadang-kadang nak kejar jemaah kan, dia kata. Itu sindiran dia. Kadang-kadang nak kejar jemaah, tapi masa ambil sembahyang, air itu terpecik sebelah-belah orang tu macam kena hujan. Di sini-sini kan, betul? Kita nak kejar jemaah, ambil sembahyang cepat-cepat tu, terpecik sana, terpecik sini, tak kira lagi dalam keadaan air tu banyak. Sebab apa? Nak kejar jemaah.
ambillah perlahan-lahan, biar ada tamak nina, biar ada dalam keadaan tenang, ambil basuh dalam keadaan yang biasa-biasa. Kalau dapat di sana kita punya apa dia? Kita punya jemaah, alhamdulillah. Kalau tak dapat, insya-Allah kita buat jemaah yang baru kan. Maksudnya kena datang awal lah kan. Maka bila mana kita nak tengok kepada solat kita, maka jaga pada permulaan tadi. Apa permulaan dia? Tengok pada syarat. Syarat dia apa dia? Syarat wajib. Satu. Yang kedua, tengok pada syarat sah. Baru pada syarat sah tersebut, rasa sekarang kita dah wajib dah kan. Bila mana kita dah wajib dan kita tahu dengan syarat wajib tersebut cukup pada diri kita, syarat sah itu adalah yang agak kena jaga betul-betul. Dan insya-Allah pertemuan akan datang kita akan masuk kepada rukun-rukun solat insya-Allah. Jadi ada ruang lebih kurang 15 minit. Kita buka untuk persoalan insya-Allah. Saya jawab sekadar yang saya tahu, saya jawab sekadar yang saya boleh jawab dan jangan, minta maaf saya sebut awal-awal, jangan compare. Compare maksud macam mana? Ustaz sebut macam ni tapi saya tanya ustaz ni kata macam ni. Kalau bab fiqh ni tuan-tuan, dalam bab fiqh dia ada khilaf ulama. Contoh macam ni lah. Wuduknya batal sebab apa? Sebab bersentuhan lelaki perempuan. Ada orang yang bersentuhan lelaki perempuan tak batal. Sebab apa? Sebab khilaf. Sekarang kita nak, mungkin ustaz tu kata disebabkan dia nak sebut benda tadi. Kita nak compare. Kalau kita compare tersebut dengan benda yang tak kena cara, dia tak jadi kan. Itu dipanggil terbukanya wawasan ilmu kita insya-Allah kan. Wallahu a'lam. Jadi alhamdulillah kita sampai kepada bahagian sesi soal jawab. Jadi sekiranya ada para muslimin muslimat yang ingin mengajukan soalan kepada Al-Fadhil Ustaz Dr. Ahmad Mursidi, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Ana nak tanya, solat sunat dengan qada sunat boleh digabungkan tak? Kalau boleh, macam mana cara nak niat? Contoh dia macam solat sunat subuh. Lepas tu kita nak qada subuh yang lama. Macam mana cara niat Ustaz? Baik. Boleh tak yang fardu dia gabungkan dengan sunat? Kata ulama tak boleh. Tak boleh. Kalau kita nak buat yang fardu, maka dia fardu, yang sunat adalah sunat. Hanya beberapa ibadat saja yang kadang-kadang boleh digabungkan. Bagi sembahyang atau solat ni dia tak boleh digabungkan. Kan? Maksud kalau kita nak gabungkan sembahyang subuh, qada subuh dengan sembahyang sunat subuh. Kita nak niat macam mana? Sahaja aku solat fardu subuh qada dan solat sunat subuh. Tak boleh. Dia tak boleh. Sebab apa? Sebab dia memang yang paling penting, yang paling besar adalah yang fardu tadi. Maka fardu tadi kena selesaikan yang fardu tu. Berbeza kalau di antara sunat dengan sunat. Kalau sunat dengan sunat, ada tempat-tempat dia boleh digabungkan. Kat mana? Antaranya sembahyang sunat ba'diyah maghrib dengan sembahyang sunat awabin. Satu pendapat ulama, solat sunat awabin ini adalah sembahyang sunat selepas daripada maghrib. Itu antara maghrib dengan isyak. Maka kita gabungkan saja aku solat sunat ba'diyah maghrib dan awabin 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Maka di situ kata ulama kita dapat 2 pahala. Iaitu kita dapat pahala sembahyang sunat ba'diyah maghrib dan kita dapat pahala sunat awabin. Tetapi yang afdalnya diasingkan. Itu sembahyang sunat ba'diyah maghrib dan sembahyang sunat awabin. Tapi kalau untuk fardu dengan yang sunat tak boleh digabungkan. Wallahualam. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum Ustaz, dah tanya Ustaz Nisa. Dah katakan orang kata boleh qada apa tu sunat subuh tadi. Ya. Ya betul tak? Sunat subuh dia kata boleh qada. Sembahyang sunat. Kita sempat. Baik. Nak kejar waktu waktu kita singkat. Baik. Sembahyang sunat subuh. Sembahyang sunat subuh ni dia hanya sebelum subuh. Sebab tu kita tak niat sembahyang sunat qabliyah subuh kan. Sebab dia adalah sembahyang sunat untuk subuh dia sebelum saja. Baik, kita sampai di masjid, tengok-tengok imam dah solat secara berjemaah. Maka jangan sembahyang sunat. Sebab apa? Yang paling besar lagi duduk di hadapan dah. Apa dia? Orang tengah sembahyang tadi. Maka pergilah sembahyang. Lepas daripada kita sembahyang subuh tadi secara berjemaah, kita boleh sembahyang sunat subuh.
Kenapa? Masih lagi dalam ruang masa dia, kata ulama, disahkan. Dan kata ulama, dia dah lepas dah. Sebab apa? Sebab dah subuh dah berjalan dah. Maka dia akan jadi qada secara tak langsung. Dibolehkan. Tidak ada masalah. Ataupun kita tersedar lewat. Tersedar pukul berapa? Tersedar pukul 7. 7.15. Bangun je, ambil sembahyang subuh. Jangan nak sembahyang sunat lagi. Sebab apa? Sebab 7.20 kita kata dah habis dah waktu sembahyang subuh. Maka sembahyanglah subuh. Selepas daripada sembahyang subuh, bangun. Sembahyang sunat subuh. Tidak ada masalah. Dibolehkan. Walaupun lepas daripada kita bagi salam sembahyang subuh tadi, dah habis waktu subuh. Dibolehkan. Ustaz, Okey, faham. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Ustaz nak tanya solat wajib, syarat wajib kita solat Ustaz. Kalau dua anggota tubuh seseorang tu pekak dan juga bisu, adakah dia wajib untuk solat? Sebab dia tak pergi, dia masa orang kampung kan, dah mak bapak tak hantar dia pergi sekolah, mana dia tak tahu menulis dan juga membaca. Wajibkah dia solat Ustaz? Terima kasih. Pekak dan dia bisu. Adakah dia wajib solat? Maka jawapannya wajib solat. Sebab apa? Sebab dia boleh melihat. Sebab kaedah untuk mewajibkan seorang itu solat, dia itu boleh melihat atau boleh mendengar. Ataupun dia boleh melihat dan mendengar tu dua-dua macam kita. Kita boleh melihat dan kita mendengar. Kalau dia ada salah satu pun dah dikira sebagai wajib solat. Cukup syarat. Sekarang dia pekak dan dia bisu. Maksudnya dia tak dengar dan dia tak boleh bercakap. Tetapi dia boleh melihat tak? Dia boleh melihat. Caranya macam mana? Tunjuk saja. Habis nak ajar macam mana? Kata masuk waktu ni, buat. Contoh kita kata, ni. Sekarang kita tunggu masa kan. Dia tahu masa berapa. Masa sekian-sekian, kita kata pukul 1:30. Okey. Kita ajar sembahyang. Dia hanya takbir, nak ajar, nak sebut tak boleh lagi, tak apa. Kena buat perbuatan dahulu. Wajib buat perbuatan dahulu. Lepas tu barulah kita ajar satu persatu. Dengan cara ajar macam mana? Dia kena ajar untuk memahami cara membaca tu lah. Kan? Tengok tengah belajar dan meninggal. Nak buat macam mana? Itu takdir Allah Ta'ala. Tapi bila mana dia tahu, maka dia wajib. Sebab cukup syarat tadi. Allahu'alam. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Silakan. Saya bekerja dengan NGO pendengaran sebab sekarang ni memang isu di kalangan orang pekak lah berkenaan dengan solat. Bagaimana kalau orang pekak ni dia dalam solat dia baca terjemahan Al-Fatihah tu sebab dia tak tahu macam mana nak sebut Al-Fatihah tu kan. Jadi dia hanya hafal terjemahan sahaja. Macam mana tu Ustaz? Diterima ke ataupun macam mana? Terima kasih. Okey, baik. Terima kasih Puan. Soalan ni baru je orang tanya dalam beberapa bulan lepas. Saya ada buat satu bengkel fake solat untuk golongan orang pekak dan bisu. Soalan sama dia tanya. Soal dia kata macam mana selain daripada tak dengar, masalah tadi dia tak boleh nak baca benda tersebut dengan lambat. Sebab apa? Dengan baca isyarat dia satu-satu dengan huruf tu kan dia kata. Jadi boleh tak dia baca dengan terjemahan? Baik. Untuk dalam solat ini yang tak boleh baca terjemahan adalah ayat Quran. Yang tak boleh baca dengan terjemahan adalah ayat Quran. Baik. Sekarang dia nak takbir Allahu Akbar. Adakah Allahu Akbar itu adalah Quran? Tak. Dia adalah zikir. Maka dia tak boleh untuk sebut Allahu Akbar. Maksud dia tak boleh Maksudnya dia masih dalam proses belajar. Nak sebut tak boleh. Maka dia boleh sebut dengan bahasa Allah Maha Besar. Dia boleh perkataan tersebut. Maka boleh, tak ada masalah. Dan mana-mana tempat bacaan sunat, bacaan selain daripada Quran boleh diterjemahkan. Melainkan pada suratul Fatihah. Maka pada suratul Fatihah dia tak boleh baca. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Pengasihani, tak boleh. Sebab apa? Satu-satu tu kan? Satu-satu tu. Sebab dia sebut macam tu, tak boleh. Dia wajib baca suratul Fatihah itu sendiri. Yang jadi masalah, dia tak boleh sebab dia tak belajar lagi. Caranya macam mana? Bagi orang yang tak boleh baca suratul Fatihah, mungkin disebabkan baru belajar ataupun disebabkan baru memeluk Islam, maka pada masa tersebut bacalah mana-mana ayat Quran. Ini cara yang pertama tak boleh baca, maka ambil yang pertama, iaitu bacalah mana-mana ayat Quran yang diboleh. Contoh dia boleh baca Bismillahirrahmanirrahim. Maka bacalah Bismillahirrahmanirrahim pada kadar bacaan suratul Fatihah. Ayat dalam suratul Fatihah kan ada 7 kan? Maka kadar kalau kita baca tu berapa saat?
dalam kita kata 30 saat, maka dia baca Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim pada kadar contoh 20 ataupun 30 saat. Maksud kalau 20 saat, 30 saat kita habis surah Fatihah, maka kena baca. Ataupun apa-apa bacaan dalam Quran. Qul huwallahu ahad, Qul huwallahu ahad, Qul huwallahu ahad. Itu saya yang tahu. Okey tak apa. Kan? Baik. Yang pertama. Yang kedua, kalaulah dalam Quran pun dia tak boleh baca juga, maka diganti dengan mana-mana zikir. Boleh tak sebut Allahu Akbar? Boleh. Maka dia kena sebut Allahu Akbar, zikir Allahu Akbar mengikut kadar masa kadar masa bacaan Fatihah. Kalau 20 saat, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kadar tersebut dikira sebagai habis dah baca Fatihah dia. Okey, yang kedua, kalau yang tu pun tak boleh juga, maka dia kena diam. Senyap sahaja mengikut kadar bacaan Fatihah. Allahu Akbar, senyap. Dan dia tahu itu adalah waktu untuk baca Fatihah kan? Dia senyap. So, umpama itulah ruang aku tengah baca Fatihah. Tapi nak baca boleh tak? Tak boleh. Sebab apa? Nak baca Quran pun tak boleh, nak zikir pun tak boleh. Maka senyap sahaja. Itu kaedah bagi orang solat untuk kak dan bisu. Okey, Ustaz, saya baca di chat dulu dari Kamsiah Jabar. Assalamualaikum Ustaz, nak bertanya, seandainya bangkai seekor semut atau nyamuk melekat di kain solat, bangkai itu kuantiti yang sikit dan sekiranya selepas solat baru perasan ada bangkai semut itu ada di kain solat. Jadi itu soalan dia. Baik. Binatang yang mana tidak berdarah, maka walaupun ada sedikit darah yang keluar, darah itu bukannya najis. Nyamuk kan, nyamuk ni dia ada darah sebenarnya, tapi darah tersebut sedikit saja, dikira sebagai binatang yang tidak berdarah. Maka kalau kita pukul nyamuk tadi tu, dia mati, macam nampak macam keluar darah tu bukan najis. Tapi yang jadi isunya dia tu. Kita panggil apa? Bangkai dia, jenazah dia ke? Bangkai dia tu. Bangkai dia tu, tubuh dia tu sebagai bangkai. So contoh kalau sekiranya kita tengah sembahyang, nyamuk tu datang gigit dekat dengan tangan kita. Ini memang bunuh dirilah. Kita ambil, tuk macam tu je. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita biarkan dia duduk kat situ, sedangkan kita boleh jentik dia pergi, jatuhkan dia. Maka pada masa tersebut kita membiarkan dia duduk kat situ dikira sebagai kita menanggung najis. Sebab apa? Sebab kita tahu dan benda tersebut boleh dibuang. Itu pendapat dalam mazhab Syafi'i. Baik, macam mana kalau sekiranya dengan kuantiti sedikit, mungkin seekor dua nyamuk yang kita tak perasan, dia melekat-lekat kat situ. Benda tersebut secara umumnya kita panggil umumul balwa, benda yang tak boleh elak dah. Kadang-kadang rumah kita ni ada nyamuk-nyamuk semut-semut yang dah mati dah kan. Bila mana kita berjalan, kita duduk tu, mungkin dia melekat pada tubuh kita. Adakah benda tersebut menyebabkan batal sembahyang kita? Kita menanggung najis? Kata ulama di situ adalah umumul balwa, benda yang mana bertebaran yang kita tak boleh elak, maka dah dikira sebagai sembahyang kita sah, tak batal sembahyang. Allahuakbar. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Ustaz, ni soalan saya terima daripada jemaah melalui WhatsApp. Soalannya, solat sunat subuh tu memang kena tunggu azan subuh habis baru boleh solat ataupun azan dia dah boleh mula solat sunat? Solat sunat ke solat subuh? Solat sunat subuh. Okey, solat sunat subuh. Baik, bila mana azan, itu azan menandakan masuknya waktu kan. Waktu masuk maka diazankan, dilaungkan azan. Maka boleh tak kita terus sembahyang subuh? Boleh. Saya sebut subuh dahulu. Maksudnya kalau kita nak cepat, kita sembahyang subuh. Orang baru azan je. Tak habis lagi, boleh tak? Boleh, tidak ada masalah. Baik, sekarang kita nak sembahyang sunat. Orang dah azan dah, kita sembahyang sunat. Tengah orang azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita pun sembahyang sunat subuh. Boleh tak? Boleh, tidak ada masalah. Ketika mana azan itu belum berakhir, sah kita sembahyang subuh, sah kita sembahyang sunat subuh. Sebab apa? Sebab dah masuk dah waktu subuh. Cuma afdalnya adalah kita menjawab azan dan tunggu sampai azan itu selesai. Allah a'lam. Soalan di chat, soalan yang kedua dari Nazri Nasruddin, bulu haiwan seperti bulu kucing najis ke Ustaz? Baik, ada dua situasi. Bagi orang yang mana, baik, kaedahnya macam ni, bulu yang tercabut pada binatang yang tidak halal kita makan, maksudnya kita tak boleh makan. Apa dia kita tak boleh makan? Kucing.
Sembelihlah tuan-tuan, bacalah Allahu Akbar, Allahu Akbar, baca dah bismillah, dia takkan jadi boleh makan punya. Kalau kucing tu disembelih. Sebab itu binatang yang tak boleh dimakan. Kan? Jadi apa dia lagi? Singa, harimau. Kat kita tak nampak kan? Di sebelah Dubai sana orang bela singa, orang bela apa ni? Harimau. Benda-benda yang pelik. Yang benda ni tak boleh makan. Bulu dia macam mana? Yang tercabut masa hidupnya dah dikira sebagai bangkai. Dikira sebagai najis. Baik, situasi tempat kita. Situasi yang pertama, kita adalah orang yang bela kucing. Bila mana kita bela kucing, bulu kucing tersebut ada pada pakaian kita. Ketika mana kita solat, maka adakah dikira sebagai kita menanggung najis dan dikira sebagai sembahyang kita batal? Jawapannya, bagi orang yang bela kucing, memang dia orang yang bela kucing, maka adanya bulu pada tubuhnya dikira sebagai bulu kucing tersebut pada pakaian dia dikira sebagai bukan najis pada kadar yang tidak terlalu banyak. Kalau kita nampak sini penuh, tu nampak banyak sangat, itu memang tak boleh lah. Tapi kalau kita kata memang ada, kita nampak ada, bukan 1, 2, lebih. Mungkin 5, mungkin sampai 10 kan. Bagi pembela kucing, itu dibenarkan adalah rukhsah. Tapi jangan sengaja, maksud kita kena bersihkan. Situasi yang pertama. Situasi yang kedua, bagi orang yang bukan bela kucing. Bila mana orang yang bela kucing, dia tidak sampai kebenaran atau kerusuh tersebut sebagaimana orang yang bela kucing tadi. Jadi bila mana tak bela kucing, contoh kalau ada bulu kucing tu kita kata sampai 5 sampai 10, itu tak boleh bagi bukan orang yang bela kucing. Kan? Dalam mazhab Syafi'i itu dikira sebagai dia menanggung sesuatu yang tak dibenarkan pada syarak untuk solat. Soalan di chat seterusnya Ustaz dari Dayang Nursyida Abang Suhaili. Assalamualaikum Ustaz, nak tanya pasal solat qada. Kalau kita qada solat fardu selepas selesai solat isyak, maksudnya kita pada qada zuhur, asar, selepas buat isyak, kira diterima ke atau tidak Ustaz? Macam mana Saya tak faham soalan. Ya, kalau Dekat chat ke? minta Dekat. Dayang Nursyida Abang Suhaili ni. Benda maksudnya dia qada solat zuhur dan asar tu selepas waktu isyak. Isyak, Ustaz. lepas isyak. Diterima tak? Ya. Lepas isyak, mana lepas isyak tu buat solat-solat yang lain, qada fardu Baik. yang lain. Baik, faham. Baik. Kita nak qada solat selepas daripada isyak. Sah tak? Kita qada solat apa? Bukan solat qada isyak, tapi solat itu qadanya zuhur ataupun asar ataupun subuh ataupun maghrib kan. Tapi kita buat selepas daripada kita selesai sembahyang isyak. Baik, kaedah dia macam ni. Solat qada ini, sembahyang qada ini tidak ada halangan untuk kita buat bila-bila. Lepas sembahyang subuh, nak qada sembahyang zuhur. Lepas daripada asar, nak qada sembahyang isyak, boleh, tidak ada masalah. Maka kalau dia qada zuhur dengan asar tadi selepas isyak, jawapannya sah. Okey, soalan seterus dari anak Aminah. Salam Ustaz, sekiranya kita tengah solat, lepas itu terasa rambut kita terkeluar dalam sehelai dua tanpa disengaja, sah ke Ustaz? Baik, kalau sekiranya ini bagi orang perempuan. Yang pertama, bila mana dia nak solat, dia dah pastikan rambut dia tu adalah dah disembunyikan di sebalik telekung dia. Tapi bila mana mungkin dia solat tu dia perasa macam ada, terus dia tarik, terus dia masukkan, maka kata ulama dikira sebagai sembahyang dia sah. Sebab apa? Sebab bukan dia sengaja. Sebab kaedah dia tadi kita sebutkan, kalau terus dibuat bila mana dia sedar, maka pada masa tersebut dikira sebagai sah. Okey, soalan seterusnya dari Jamilah Sulaiman. Ustaz, sekiranya kain pelikat tak tukar-tukar yang dipakai harian untuk beberapa hari dan dibawa ke dalam solat, adakah sah solatnya? Selagi mana kain pelikat tersebut tidak bernajis dan tidak dikira sebagai kotor najis, maka sah, tidak ada masalah. Sebagaimana kadang-kadang telekung orang perempuan ni bukan hari-hari basuh kan. Mungkin dalam 3 hari, ada yang kadang-kadang 5 hari baru basuh sekali. Orang lelaki pun ada juga. Sebab apa? Itu hanya kain yang digunakan untuk solat sahaja. Dan kadang-kadang dia guna solat dan kadang lepas solat dia masih pakai lagi. Dia pergi dapur, dia makan, duduk kat luar kan. Tetapi kain tersebut tidak terkena najis, maka sah sembahyang dia. Okey, soalan Assalamualaikum. seterusnya. Nanti sekejap saya baca kejap ya. Satu-satu soalan. Dari Ina Lamin. Bolehkah kita gabungkan solat sunat taubat, hajat dan witir?
seafdalnya sembahyang sunat itu adalah diasing-asingkan kata ulama. Tetapi kalau digabungkan sembahyang sunat dengan beberapa sembahyang sunat yang dibenarkan pada syarak, dibolehkan. Sekarang dia nak gabungkan sembahyang sunat taubat, sembahyang sunat hajat dan sembahyang sunat witir. Kata ulama dibolehkan. Tetapi ada ulama mengatakan tak boleh. Sebab apa? Sebab pada masa tersebut kalau witirnya adalah, kalau witir yang sama tak apa. Contoh kan taubat 2, hajat 2, witir 2 tak apalah. Yang di hujung tu dia nak witir juga. Kan? Ada ulama kata witir ni tak boleh, dia kena bersendirian. Maka seafdalnya adalah asingkan. Sebagaimana sembahyang sunat wudu dengan sembahyang sunat tahiyatul masjid dengan sembahyang sunat qabliyah zuhur sebagai contoh. Boleh sekaligus. Tapi afdalnya adalah diasing-asingkan. Okey, sila jemaah yang ingin bertanya, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Okey, saya ada 2 soalan. Soalan pertama, adakah dibolehkan untuk tidak membaca iftitah apabila saya mengqada solat? Dan soalan kedua adalah saya dalam proses mengqada segala solat yang pernah saya tinggalkan di waktu saya jahil dahulu. Jadinya dalam waktu yang sama saya juga menunaikan ibadah sunat. Dan soalannya adalah adakah ibadah sunat saya diterima walaupun saya memang yakin bahawasanya solat fardu saya belum habis diqada pun Ustaz. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Boleh tak sembahyang baca doa iftitah ketika mana qada sembahyang? Jawapannya boleh. Sebab doa iftitah itu adalah sunat. Kalau kita sembahyang fardu biasa pun tak baca doa iftitah pun tak apa, tak ada masalah. Kita sembahyang sunat tak baca doa iftitah pun tak apa, tak ada masalah. Cuma kalau kita baca doa iftitah itu lebih afdal. Kenapa? Kerana warid, iaitu adanya dalam hadis Nabi SAW. Tak nak baca tak apa, sembahyang sah. Yang penting suratul Fatihah itu adalah wajib. Baik. Lepas tu boleh tak kalau sekiranya dalam proses nak qada solat kita sembahyang sunat, ini ada khilaf ulama. Ada ulama mengatakan tidak sah. Sebab apa? Sebab kita mempunyai hutang yang besar dengan Allah SWT. Termasuk hutang yang besar tersebut itu fardu, yang sembahyang fardu tadi tu. Itu hutang besar tu. Maka yang hutang tersebut kena selesaikan. Dan tak boleh ambil benda yang lain selain mana hutang ini tak selesai. Baik. Kata ulama boleh dengan syarat kita dah memang konsisten dalam keadaan untuk kita buat ibadat fardu. Maaf, saya hold dahulu. Tak sah tadi ulama kata sebab apa? Sebab kita ada hutang yang besar. Dan satu lagi, tidak sah sembahyang sunat. Sebab apa? Sebab kita ada hutang yang besar, itu sembahyang qada. Dan bila mana kita nak sembahyang sunat, kenapa dia nak buat sunat sedangkan kamu ada sembahyang qada? Maka buatlah yang qada sampai selesai, barulah kamu buat sembahyang sunat. Itu pendapat pertama. Pendapat kedua kata boleh, sah kita buat sembahyang sunat walaupun kita masih lagi ada sembahyang qada yang wajib tadi tu. Dengan syarat sembahyang sunat tersebut adalah sembahyang sunat yang mana kedudukannya adalah pada waktu-waktu tertentu dan tempoh-tempoh tertentu saja. Contoh sembahyang sunat tarawih. Sembahyang sunat tarawih ni hanya ada dalam bulan Ramadan sahaja. Maka bila mana kita dalam keadaan masih lagi duk qada sembahyang kita dan kita ni tak duk qada, maka kita ruang langsunglah nak ambil fadilat sembahyang tarawih sedangkan Nabi SAW buat. Maka kata ulama boleh. Sebab apa? Sebab itu je yang ada pada masa tersebut. Maka tapi dengan syarat kita masih lagi konsisten untuk sembahyang qada tersebut. Maka untuk meleraikan perbahasan tersebut, sebaiknya selesaikanlah yang qada, tak perlu je ambil lagi sembahyang yang lain. Melainkan kalau ada kerana mungkin hajat yang besar pun nak sembahyang sunat pun boleh, kata ulama dibolehkan. Tetapi dah dahulukan yang qada tadi. Okey, Ustaz ada boleh lagi Okey, soalan? kita Ustaz gini, maksudnya dah kita maya qada lepas maya maghrib, kita qada maghrib. Lepas tu kita pun nak sembahyanglah sunat maghrib. Boleh ke? Boleh, tapi dengan syarat. Dengan syarat tu memang kita istiqamah dengan setiap kali qada tersebut. Itu yang dikatakan pendapat yang kedua tadi. Boleh lagi ke Ustaz? Ada soalan-soalan sekiranya adanya jemaah nak tanya, boleh? Boleh kalau ada 1-2 soalan lagi. Mungkin Assalamualaikum Ustaz. okey, 1-2 soalan silakan. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Boleh tak Ustaz bagi tahu apakah jenis-jenis sunat yang boleh kita gabungkan? Contohnya setiap kali kita
lepas mengambil wuduk, kita akan mulakan sembahyang kita dengan qobliyah lah, kalau kata kita nak sunat qobliyah. Apakah wuduk, sunat wuduk tu boleh kita gabungkan dengan qobliyah? Baik. Satu, Ustaz, saya buat 3 sekali tak apa Ustaz. Kedua, selepas kita, tapi kalau Ustaz dah beri ciri-ciri apa-apa tu tak apalah, tapi kalau misal kata lepas kita semayang wajib, kita semayang ba'diyah, bolehkah kita gabungkan ba'diyah tu dengan taubat, sunat taubat ataupun sunat hajat? Ketiga, apabila kita rasa kita silap, kita betulkan, contohnya patutnya rakaat kedua kita baru baca tahiyat awal, tapi kita dah baca tahiyat awal rakaat pertama. So kita sedar masa rakaat kedua tu kita tetap juga semayang tetap juga baca tahiyat awal. Dan jadi bila masa selesai semayang, kita ingat nak sujud sahwi, pun sujud sahwi kita lupa. Lepas kita beri salam, apakah kita boleh buat sujud sahwi? Terima kasih Ustaz. Okey, baik. Kalau jenis-jenis sembahyang yang boleh digabungkan, ini khilaf ulama. Jadi ulama menyenaraikan beberapa kaedah lah. Yang ni insyaAllah mungkin saya kena rujuk balik lah. Cuma saya ingat sayanya, antaranya sembahyang yang sesuai pada masa tersebut. Sebagai contohnya, sembahyang sunat duha, ada ulama mengatakan boleh digabungkan dengan sembahyang sunat isyraq. Itu ada satu pendapat. Ada pendapat yang kata tak boleh. Sebab apa? Isyraq dahulu baru duha. Itu sebab dia khilaf ulama. Sebab dia selari tu kan. Ataupun sembahyang sunat wuduk dengan sembahyang sunat tahiyatul masjid. Atau sembahyang sunat wuduk dengan sembahyang sunat qabliyah. Itu dibolehkan. Baik, kalau sembahyang sunat ba'diyah dengan sunat taubat ini, Allahu'alam, minta maaf, yang ni saya KIV dulu, saya tak berani nak jawab. Sebab ada ulama mengatakan dia macam tak selari. Tak selari. So kita KIV, mungkin boleh tanya ustaz-ustaz lain, tapi saya akan rujuk juga insyaAllah. Baik, dan boleh tak, apa soalan terakhir sekali? Boleh tak kita sujud sahwi selepas daripada kita bagi salam? Baik, sekarang kita melakukan kesilapan dalam solat, yang kesilapan tersebut disunatkan untuk kita sujud sahwi. Tapi selepas daripada kita baca tahiyat, kita dah bagi salam, tak ingat dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahalazim, teringat nak sujud sahwi. Kita nak sujud sahwi tadi tapi dah bagi salam. Macam mana? Boleh kembali dalam solat. Kembali dalam solat bermaksud macam mana? Ketika itu kita tidak ada pergerakan-pergerakan yang besar dan dada kita tidak beralih daripada kiblat, maka kita masuk kembali dalam solat. Seumpama duduk dalam keadaan tahiyat, maka kita kembali duduk dalam keadaan tahiyat tersebut. Tahiyat tak perlu baca dah. Lepas tu kita pun sujud sahwi. Lepas daripada sujud sahwi, kita pun bagi salam. Yang tak bolehnya bila mana berlalu tempoh yang lama. Lepas ada tengah zikir pun dah sampai kepada baca ayat kursi dah, tak payahlah. Bermaksud lupa kita itu telah tidak dikira untuk masuk balik dalam solat. Allahu'alam. Assalamualaikum Ustaz. Saya nak bertanya pasal sembahyang solat tarawih tadi, kan solat tarawih tu kata sunat, tapi kita kita tak buat solat tarawih, kita buat qada je sampai habis. Macam kalau 8 rakaat ke 20 rakaat yang dia buat tu, tapi kita buat sembahyang qada. Boleh ke Ustaz? Tapi kita tak buat sembahyang tarawih. Ikut imam ke atau sembahyang sendiri? Kita ramai-ramai jugalah dalam ramai-ramai sembahyang tarawih tu lah. Tapi diorang sembahyang tarawih tapi kita tak ikut imam, kita niat sendiri. Tapi tapi kita buat sembahyang qada. Boleh tak ada masalah. Itulah pendapat yang kuat dalam mazhab Syafi'i. Tumpukan untuk sembahyang qada dahulu dan tinggalkan sembahyang sunat dan boleh tak? Boleh. Tapi Jadi, itulah Dia berimam. Ustaz, dia boleh ke? Dia niat qada. Orang niat tarawih, dia qada, dia sembahyang dengan imam tarawih. Boleh ke? Baik, kalau orang yang sembahyang fardu berimamkan dengan imam yang sembahyang sunat, boleh tak? Boleh. Kaedahnya macam mana? Contoh, dia sembahyang zuhur qada, imam sembahyang sunat tarawih. Jadi ketika mana imam tahiyat akhir, dia adalah tahiyat awal. Imam bagi salam, dia bangkitlah, tambah. Tak ada masalah. Saya rasa cukup dulu ke Ustaz pun dah sejam lebih bersiaran. Walaupun soalan di chat tu banyak lagi, kalau kita nak ikutkan, nak minta Ustaz huraikan, mungkin mengambil masa yang panjang lebar. InsyaAllah
kemuskilan dan soalan-soalan tadi bolehlah kita simpan untuk akan datang. Ustaz ya? InsyaAllah. Ustaz pun dah bersiaran dah lama, insyaAllah. Jadi alhamdulillah, amin, Allahumma amin. Jazakallah khairan kasiran yang bahagia Al-Fadil Ustaz Dr. Ahmad Mursyidi Mustafa yang telah menyempurnakan daurah solat sesi pertama kita hari ini dengan pengenalan awal tentang solat, syarat-syarat wajib dan sah solat. InsyaAllah kita akan bertemu lagi pada sesi kedua pada 17 Januari dan sesi ketiga pada 24 Januari. InsyaAllah pada program seterusnya kita akan sambung dengan rukun solat dan sebagainya. Mudah-mudahan daurah ini membantu kita untuk terus memantapkan solat dan mendidik jiwa kita untuk memahami, menghayati tentang solat yang sempurna dan berkualiti dan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih kepada tim Gemah Nur Iman yang menyediakan platform untuk kita berdaurah pada malam ini. Terima kasih kepada seluruh sahabat pencinta ilmu yang terus istiqamah bersama dengan Google Meet Gemah Nur Iman mengimarahkan kuliah-kuliah kita anjurkan, dan tidak lupa kepada para penginfak yang terus menginfak menyokong program-program yang kita sediakan. Mudah-mudahan amal bakti dan amal soleh diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya mewakili seluruh tim Gemah Nur Iman memohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan sepanjang berlangsungnya daurah solat pada malam ini. Sebagai penutup dan akhirnya daurah solat pertama kita, dengan segala sukacita sekali lagi dipersilakan Al-Fadil Ustaz Dr. Ahmad Mursyidi bin Mustafa untuk membaca tasbih kafarah dan surah Al-As. Saya sudahi dengan lafaz wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhal mashkura untuk Ustaz. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma fa'alna bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'a. Allahumma ighfir lana dhunubana kullaha tamma wa qdi hajatina wa barik lana fima a'taytana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.